step dia. GPS teknik ada dua. Okay. Ada dua. Satu statik, satu kinematik. Okay. Ini kena tanam dalam ingatan, kena ingat sampai bila-bila. Statik, mana-mana pengukuran yang tak melibatkan pergerakan. Dia tak bergerak. Okay. Itu pertama, condition dia. Yang kedua, mana-mana pengukuran statik juga, dia tak dapat data final. Dia kena bawa balik dulu. Dia bersifat post processing. Dah balik, proses, baru dapat position dia. Noting, easting, heighting dia berapa. Okay. Berbeza dengan kinematik, sebaliknya, pengukuran secara kinematik adalah salah satu pengukurannya bergerak. Ada pergerakan. Contohnya, Khalid ambil GPS, dia bawa satu, dia pinpoint satu position bahu jalan, tepi longkang, hujung bangunan, dimension bangunan. Jadi, pokok. Jadi, dia punya detailing dia tu, dia bergerak di bawah. Kalau Khalid bawa. Kalau kita letak dekat helikopter, dia tetap juga bergerak. Jadi dekat helikopter lah pergerakan dia atau udara. Kalau juga kita dapat buat dia dekat kapal, kita juga dapat buatkan secara dekat atas kapal lah, bergerak. Atas bot, bergerak juga. Atas kereta, orang buat laser scanning, diukur. Kereta bergerak. Jadi dekat kereta. Okey. Jadi data dia bergerak, ada pergerakan. Pertama. Kedua, untuk kinematik, tadi statik dia post processing. Dah balik, kena proses, kena download data tu dekat daripada alat, kena proses, baru siap final product. Tetapi berbeza dengan kinematik, kita dapat data tu, dia dah dibuat dengan correction sekali. Terus final. Kita download data tu adalah final. Dah tak perlu nak proses untuk buat correction. Okay. Ada soalan yang tu? Walau bagaimanapun, kedua-dua teknik ni ada dua pula teknik yang kecil dia, elemen dia. Satu secara absolute, satu lagi secara relatif. Apa absolute? Absolute, dia sorang-sorang, dia single, dia tunggal. Dia tak perlu bergantung kepada sesiapa pun. Okay? Absolute, dia sorang-sorang, dia tak perlu pada sesiapa pun. Dalam perkataan lain, dengan kata lain, absolute tak perlu ada non-position. Okay? Dia tak perlu ada titik yang diketahui. Sebaliknya berlaku pada relatif. Relatif adalah terbergantungan kepada non-position daripada titik yang diketahui. Okay? Macam kita, yang saya selalu beritahu, macam kita pergi exam, kalau kita sorang-sorang, kita tak baca buku, macam absolute ni lah. Kita datang, kita buat exam, kita kalau benda kita tak tahu, kita tak boleh tiru orang, tak boleh tiru buku. Tapi kalau relatif, bergantung, kebergantungan kita tu macam kita meniru orang lah. Contohnya, okay, pelajar A tak baca buku, pelajar B tu baca buku. Kemudian datang pergi exam, dua-dua, seorang bagi tahu jawapan dekat yang satu lagi, supaya dia tak ada kesilapan. Okay, boleh yang tu? Absolute dengan relatif. Okay, kita tengok kat sini. Condition pertama ada pada relatif statik. Okay, jadi kita kata ada dua kan, statik dengan kinematik. Jadi kita tengok dulu statik. Kita tengok dulu statik. Macam mana statik condition A? Condition A. Statik condition A. Pertama, kita kena ada satu yang diketahui. Ni relatif. Okey.
Relative. Maksudnya bergantung. Absolute kita cerita lain dulu. Kita tengok static relative dulu. Pada situasi A, kita ada satu projek. Kawasan projek kita. Okay, kita nak buat static. Kita nak tubuhkan position pada kawasan sini dan sini. Okay. Ini kita tak tahulah noting dengan isting dia. Kalau kita tahu, tak payahlah ukur, kan? Tetapi ada satu position yang kita tahu nilai north dia, isting dia, height dia. Ada satu yang berdekatan dengan projek tu. Kat sini contohnya, yang 3 segi ni. Kita ada value north, isting, heighting. Semua ada. Okay. Bila kita semua ada, yang ini kita katakan dia static, ada non-position. Base lah orang selalu cakap. Saya tak gemar sangat guna base ni, tapi tak apa. Bolehlah kita guna untuk dah memandangkan ramai orang sebut. Okey, kita diri alat kat sini. Dalam masa yang sama, kalau kita ada point equipment 3 biji, maksudnya satu kat sini, pertama. Kedua, kita dirikan juga. Ketiga, kita dirikan juga. Okey. Jadi, statik tadi, kita bawa balik rumah dulu ke terus dapat jawapannya? Siapa ingat? Bawa balik rumah dulu, proses. Okay. Alright. Jadi, ada disiplin untuk statik ni. Apa dia? Disiplinnya adalah satu, pengukurannya tak bergerak dengan minimum 10 minit bacaan. Kena tunggu 10 minit. Serentak 10 minit. On pukul 9, pukul 9, pukul 9. Contoh, 9-10 minit. Daripada 9 hingga 9-10 minit. Dapat satu data. Apa perkara yang melengkapi dia adalah 2 session. 2 session 10 minit ni. Maknanya minimum dia mesti 2 kali observe. Satu pagi, satu petang. Tu yang terbaiknya. Okay. Nak buat 10 minit satu hari pun boleh. Tapi nak cantikkan data tu 10 minit 2 kali observe. Okay. Berapa yang paling cantik punya bacaan yang paling sesuai untuk kita jadikan dia control point? 4 jam 2 kali duduk. Maksudnya kalau duduk pagi sekali, petang sekali lagi. Ataupun pagi hari Isnin, Selasa datang lagi, buat petang pula. Mesti kena bezakan pagi dengan petang. Session tu, pagi, satu session, petang, satu session. Ada soalan kat sini? Tak ada. Okay, observation, kena serentak. Sebab apa serentak? Siapa ada boleh dapat jawab? Sebab apa serentak? Kenapa kita perlu buat serentak? Sebab statik kan? Okay, statik, relatif. Kalau perkataan relatif je, mesti kena serentak. Kenapa kena serentak? Kita kena ingat balik bias dengan error kita. Bias dengan error kita buat ni, satelit ni, mengukur yang sama. Satelit kat satu pun ukur sama, kedua pun sama, ketiga pun satelit yang ukur satelit yang sama. Jadi, kalau kita nak tahu kesalahannya, kenalah ukur serentak. Sebab apa? Kalau ukur hari ni hari lain, satu kita observe hari lain, dua ni kita observe kat hari lain. Kita berpeluang untuk observe satelit yang berbeza. Okay. Satelit yang berbeza hasilkan error yang berbeza. Waktu yang berbeza hasilkan error yang berbeza. Sebab apa? Kita kata delay-nya tu ephemeris delay. Ada ionospheric effect, ada tropospheric effect. Jadi, hari Isnin punya effect ionospheric tak sama dengan hari Selasa punya effect. Itu kalau hari jam pukul 1 punya effect tak sama dengan pukul 4 punya effect, error dia. Jadi, kita kena samakan condition dia supaya kita dapat singkirkan error 2 dan 3. Sebab itulah kena buat serentak.
Dia tahu north, easting, heighting. Kemudian observation selama 10 minit, paling minimum 10 minit serentak 3 tempat. Kemudian buat secara 2 kali. Atau nak lagi mantap, nak lagi power, kita buat 4 jam untuk 3 ni sebanyak 2 kali. Okey, dah habis cerita tu, kita pun balik rumah, kita pun download data. Okey, download data dekat equipment, semua tu dah settle, ada 3 data. Plus 2, sebab 2 kali kan. 3 data plus 2 lah. Okay, bukan plus 2, darab 2. Sebab apa? Ada 3 observation sebanyak 2 kali. Okay, dah pas kita masukkan dalam software, dia akan appear macam yang sama jugalah. Appear kat sini. Contoh, kita buat masuk, dah download dalam bentuk Rainet, dia pun akan keluarkan macam ni lah. Okay. Ni dekat dalam software. Software apa kita pakai? Kalau software untuk processing GPS atau GNSS ni, kita ada banyak yang available kat luar. Ada GraphNav, ada GraphNet, ada TBC, Trimble Business Center, ada Topcon Tools, ada GNSS Solution. Jadi, kita bukan fokus dekat brand apa, software apa yang perlu kita belajar. Kita kena fokus apa yang dibuat kat dalam software tu. Okay, apa yang dibuat, kita dah download dalam format, kita panggil dia Rainet, sebab senang. Rainet ni apa? Dia macam untuk DWG, DXF, tapi untuk GNSS nya. Dia ada navigation dengan observation. Okay, dia dapat 3 position ni. Jadi, position ni dia dapat, ni dia dapat. Yang ini sebenarnya apa tadi? Dia ada apa? Kelebihan yang daripada 2 ni? Dah ada memang noting, easting, height dia. Okay, base. dia ada known position kat sini kan. Noting, easting, height dia. Kelebihan dia. Jadi, dekat software nanti, kita jadikan dia control point. Control. Sebab apa? Dia tahu jawapan. Yang ini tak tahu, mengikut je. Okay, jadi baseline akan dikreatkan, menjadikan macam ni. Kemudian kita dah masukkan noting, easting, heighting. Dia akan comparekan dengan observation hari tu. Nilai yang diketahui akan dikomparekan dengan position dia kat situ. Dia pun dapat north, east, height, tapi dalam keadaan bercampur dengan error, bias semua ada. Jadi, kalau sini contoh saya bagi 1, 1, 3. Tiba-tiba kat sini jawapan dia dapat 1.3, 1.5, 3.2. Jadi, software tu tahu yang 3.3, 0.5, 0.2 ni adalah errornya. Jadi dia betulkan yang kat sini. Boleh dapat? Sebab apa dia boleh betulkan? Dia anggap pengukuran ni, yang ni semua daripada satelit yang sama. Sebab tu kita ukur serentak. Ada soalan yang ni? Condition kedua, statik juga. Statik, tapi dia relatif juga. Dia tetap relatif. Tetapi apa? Kita ada side dia juga. Benda yang sama lagi. Kita nak buat position juga kat sini. Kita nak berapa noting easting dia. Dia tak tahu. Ni apa? Ini noting easting dia berapa, ni noting easting dia berapa. Tapi apa perbezaannya kali ni? Kita tak tahu non position. Jadi nak buat macam mana? Non position kat side ni tak ada. Apa kita boleh buat? Tapi relatif. Nampak tak? Ini relatif ni. Relatif tadi apa maksudnya? Siapa? Seorang boleh bagi tahu? Relatif tu statik, tak bergerak. Relatif tu apa? Ha? Serentak. Okay, serentak. Dia datang macam mana? Dia tak ada bantuan. Dia tak baca buku pun. Kalau yang relatif ni dia mesti ada
orang tolong dia. Jadi known point tu tak ada. Known position, titik diketahui tak ada. Siapa nak bantu dia? Tadi kita ada known position kat sini. Contoh site yang berlainan, sini ada position. Senanglah, kita diri alat, base kat sini. Kita pun pacak 3, observe 10 minit 2 kali, balik rumah, betulkan. Tetapi condition kali ni berbeza. Pergi site yang kedua pula, tak ada known position. Tak ada ni semua. Nak buat macam mana? Tapi nak kena relatif, bergantung. Boleh kata nak meniru lah, tapi tak ada orang nak bagi tiru. Itu ayat dia. Nampak? Apa yang kita perlu buat? Kita perlu create base tu secara apa? Pinjaman. Daripada mana? Jupem. Okay? Daripada Jupem. Alright. Base dia kat mana? Sini ke? Tak. Kita panggil dia namanya cost. Satu lagi VRS. Salah satu kita boleh pakai. Okay? Inilah dia. Kalau kita tak ada kat site tu known position, kita boleh diri alat. Diri alat macam biasa. Diri alat 2 je. Okay? Observe 10 minit. Ni saya cerita yang minimum lah ya. 10 minit, 2 kali. Bawa balik rumah. Kita download data. Ni kan? Jadi, kita ada 2 data plus 2 kali. Sebab apa? Kita observe 2 kali kan? Static. Okay. Boleh lagi setakat ni? Boleh sir. Okay. Jadi, base point kita, kalau tadi ada known position, kita ada plus 1. Jadi, yang plus 1 lagi ni, kita download data di RTK Spiderweb. Nanti saya tunjuk. Spiderweb Jupem. Kita ambil data daripada Jupem, jadikan kita punya base. Okay, contohnya site kita ni ada dekat Serdang. Jadi kat Serdang ada satu course. Contohnya kat Serdang tu dia panggil UPMS. Contoh kat Serdang. Jadi kita buat berhampiran Serdang, kita ambil data course ni. Kalau kita observe dia 9 pagi sampai 10, kedua-dua equipment ni kita observe 9 sampai 10 pada hari ni. Jadi course kita download juga 9 sampai 10 sebab nak serentak. Pada hari ni juga sebab nak serentak sama. Ada soalan? Yang tu? Tak ada sir. Tak ada. Okay. Jadi apa beza static relative yang situasi A tadi? Siapa boleh jawab? Dia dah ada non position. Okay. Kalau yang ni tak ada, kita guna pinjam Jupem punya cost tu. Ya, Jupem punya cost atau VRS. Ni lebih kurang sama dia punya konsep, tapi nanti saya terangkan lebih lanjut. Okay. Jadi nak download tu download data apa? Download data yang berdekatan dengan site kita. Janganlah buat download data course dekat Sarawak. Kita buat kat Serdang, kita ambil data Sarawak punya. Tak kena kan? Jauh sangat. Jadi kita ambil yang paling dekat dengan kita. Kalau Serdang, buat kat Serdang lah. Kalau dekat GSTC, nak guna apa? Yang paling dekat kat GSTC tu ada Bentong, ada Meru dekat Kuala Selangor, ada Sabak Bernam, ada dekat Serdang. Semua jauh-jauh. Jadi macam mana kita nak buat? Ada soalan? Hari tu rasanya dah tunjuk VRS ni. Ingat tak? Kalau semua data jauh-jauh, jadi apa yang kita perlu buat? Site kita ni dekat JSTC contohnya. Tak ada data cost yang berdekatan. Apa kita kena buat? Mohon Jupem tubuhkan VRS, Virtual Reference System, yang mana Jupem akan berdasarkan kos-kos yang terhampir. Tadi saya kata Sabak Bernam ada, Bentong ada, UPMS ada.
Jadi dia buat satu triangle, dia create berdekatan dengan kita ni satu VRS. Jadikan kita punya base yang akan bantu kita betulkan pengukuran kita. So tu pihak JUPEM yang buatkan ke kita juga kena? Kita mohon saja JUPEM yang akan settlekan. Okey. Kalau kos ada berdekatan, kita pakai kos. Kalau kos ni terlalu jauh daripada site kita, daripada tempat yang kita nak buat kerja, kita request VRS. Nanti JUPEM akan create berhampiran dengan kita punya project tu position, base kita. Jadi kita perlu buat base kat sini. Guna yang VRS lah. Ya, kita guna download data tu je lah. Tak payahlah bawa equipment kita nak observe. Berbeza dengan yang tadi, kita kena bawa 3 alat. Yang ini bawa 2 je settle. Yang satu lagi tu siapa punya? JUPEM punya kerja. Kita bawa je data dia, kita ambil je nanti. Relative tu sendiri juga ada 2. Static untuk relative ni ada 2. Satu, non position kita ada, kita buat macam biasa. Non position kita ada. Satu lagi, kalau tak ada berkaitan dengan kawasan tu, kita mohon COS ataupun VRS. Bila kita bawa balik, statik ni sifat dia apa? Sifat dia bawa balik ke rumah, kita kena proses dalam GPS punya software. Kita proses tu kena ada satu yang kita panggil base tu yang ada jawapan dia, non position. Okay, bila dia ada non position, kita settlekan jawapan yang kita tak tahu tu, yang position 2 lagi tu. Alright. Kemudian kita nak download dekat mana? Inilah dia yang dia punya laman web dia. Okay, laman web dia ni kita download kat sini. Dan perlu ada ingatan, ini adalah laman web yang berbayar, ada account. Kita kalau nak pengguna biasa tak boleh. Kalau kita nak mohon, kita boleh beli untuk lesen setahun, kita boleh buka, kita boleh download, kita boleh guna data dia. Okay, ni adalah berbayar daripada JUPEM. Perkhidmatan ni berbayar. Jadi untuk GSTC kita memang ada setahun, bayaran langganan setahun. Jadi kalau kita nak buat pengukuran, ada nak data kos ke VRS ke, no problem. Kita boleh download. Just masuk dekat rtknet3.government.my dan kemudian dia spiderweb / dengan yang atas tu, dia punya link. Kita dapatkan kita punya username dengan password yang mana ini milik GSTC. Okay, saya pun tak boleh suka-suka masuk, tak boleh suka-suka ambil sebab hak milik GSTC. Okay, jadi bila kita dah observe tadi, kita tak ada non position kat GSTC, just kita dapatkan dia punya download data tadi, kita nak download kan. 2 tadi kita dah download dekat alat. Yang satu base ni nak download kat mana? Sinilah dia, JUPEM punya course. Inilah course-nya. Jadi kita kena masuk dekat Rhinex Job Services, create new job. Contoh saja saya bawa masuk. Kita ukur hari apa? Contohnya kita ukur pada hari ni dah 21 bulan. Kita buat hari Rabu hari tu 1 September 2021 ni kita ada buat pengukuran. Jadi kita masuk once only. Contoh nak download Kemudian kita pilih. Kita mula pukul berapa tadi sebenarnya? Waktu kita hari Rabu 1/9 tu. Oh, kita start pukul 8. Jadi kita letak jam pukul 8. Kemudian berapa lama masa kita observe tadi? 4 jam contohnya. Jadi 4 jam kita masukkan je. Jadi Rhinex file kita ni, format GPS kita tu, kita nak ambil apa? Navigation, kalau ni observation apa semua. Kalau ada nanti dia akan masukkan observation rate ni, just letak 1 second. Kita bagi data penuh. Okay, kita ambil data yang penuh. Log dia setiap 1 saat ada position. Jadi kita ambil je. Okay, kita next. Kemudian kita ambil GPS dengan GLONASS kalau ada. Jadi ni yang saya cakap tadi. Kalau kita buat site kat Serdang, kita kena pilih yang berdekatan.
kalau kita ingat position dia, kita boleh ambil closest saja. Ni ke satu lagi? Kita cuba. Ini boleh pilih tak? Okay, nampak kita boleh pilih. Ni sedang tadi kan. Kalau kita nak pilih, kita select, dia akan appear satu. UPMS Serdang ni. Universiti Pertanian Malaysia. Universiti sekarang Putra, Universiti Putra Malaysia Serdang. Jadi kita dah ada pilih satu, kita boleh download dia. Next. Jadi kita pun submit. UPMS pada tarikh yang kita pilih tadi, hari Rabu 1 bulan 9, selama pukul 8 pagi selama 4 jam. 8 maksudnya 9, 10, 11, 12, 1. Pukul 1. Daripada pukul 8 sampai pukul 1 punya data login, kita akan logkan dia. Okay. Kita pun submit. Okay. Lepas submit, baru kita check dekat result dia. Okay. Tadi kita order tadi berapa? 1 bulan kan? Okay, kita cuba show dia balik. Jadi ada kat sini. Alright. Bila kita dah order, dia tak semestinya datang terus. Okay. Dia tak semestinya kita boleh download terus. Kita kena tunggu lagi. Sebab apa? Kita tengok ni. Status dia masih lagi kat screw ni. Apa tanda screw ni? Tengok. Request in progress. Server is busy. Belum siap lagi. Dah siap nanti, dia akan tulis click on the symbol for Rhinex file to be downloaded.